Tak apa, tak apa, tak ada masalah. Okey. Contoh kita membuat andaian bila mana kita agak-agak macam contoh plotting ni dia pergi mana, turun mana dan sebagainya. So this is the first probability. Okay. And then this is the second probability yang kita nampak mana market akan pergi. Then bila mana kita turun pada time frame weekly, kita akan tengok mana yang paling relevan berdasarkan kepada keadaan market semasa. Okay. Seterusnya daily. Okay. Daily, kita akan semak juga daily macam mana, apakah keadaan market semasa untuk time frame daily. Okey, sekarang ni macam tuan boleh nampak trend line ni, ini plotting yang tuan buat untuk time frame yang rendah, kan? Sekarang ni kalau kata boleh visualization tu, okay, kalau kata buat dekat H1, so visualization tick yang ni sahaja, yang lebih rendah daripada H1, buat macam tu. Jadi tuan tak akan keliru lah, kan? Okey, baik. So sekarang ni kita nampak dia sangkut kat area sini. Okay. Yang ni H4 ke apa H4 ke H1 ni? H1. Yang ni pun H1 juga. Floating ni. Okay. Tu cantik dia naik ke atas tu. Dia ikut je tu. Okey lah tu. Dia macam ni tuan. Apa nama, bila mana kita buat plotting, saya tak boleh nak kata betul atau salah. Saya tak boleh. Saya tak ada apa nama, saya sekadar based on macam contoh kalau kata tuan buat plotting berdasarkan kepada line macam ni kan, RBS, sini ada RBS. Yang tu sahaja yang saya boleh bagi advice. Macam tu je. Okay. So sekarang ni tuan buat dua kemungkinan lah. Betul? Satu yang naik, dia naik, satu lagi dia turun lah. Betul? Jadi ini first probability. Yang ni first probability, yang ni second probability lah. Okay, Jai. Sekarang ni based on keadaan yang sekarang, yes, market sampai sini, Alhamdulillah, kan? Sebagaimana yang tuan expect. Kemudiannya daripada sini, okay, sama ada dia turun sini dan naik ke atas, ataupun dia berhenti kat sini, turun sini, kan? Kemudiannya dia naik ke atas. Kemungkinan yang sekarang lah. Maknanya dia turun sini, kemudiannya dia naik ke sini. Okay. Itu keadaan yang ada sekarang lah, betul Okey. So cantik lah tu. Faham dah tu? Boleh kan? Tuan kawan dengan Jaya. Jaya duduk kat mana? Sama kat Johor. Dia dekat Tun Aminah. Oh, apa nama, satu company tempat kerja yang sama ke apa? Tak, dulu tahun 2012 saya kerja kat Singapura. Jumpa dia kat sana, lepas tu dah lost contact, lepas tu jumpa balik lepas tahun sampai sekarang. So kawan trade lah. Mula-mula tak tahu dia trade. Jumpa kat Telegram. So saya suka persahabatan yang berbilang bangsa ni, saya suka. Yang pertamanya dia sebab macam ni tau. Macam mana saya nak cakap the root of the culture itself, kita ada perbezaan corak pemikiran. So kadang-kadang apa yang orang nampak kita tak nampak. So bila mana kita dengan teknik yang sama dan kita cuba buat plotting yang berbeza, kan, orang ni macam lain, outcome dia macam lain, orang ni outcome dia macam lain. Saya suka benda tu. Banyak opportunity lah. Saya lebih suka macam tu. Okay, so sekarang ni, yang ni untuk apa Yang mana? Oh, ni SBR. So SBR ni dah apa nama, tengah kena test lah sekarang ni. Kenapa pakai warna biru saya tak tukar warna. So H4 pun boleh buat plotting. H4 ada kemungkinan dia datang sini dan dia naik atas balik. Yang ni pun ada kemungkinan. So just update marking je lah. Okay, yang ni ada H4 kan, boleh nampak RBS ni kan, dua ni. Yang mana bawah-bawah. Okay, so just tak payah pandang dah. Pasal apa, candle ni dah batal.
tak payah tengok belakang punca dia ke apa ke, dah tak payah dah. Clear Boleh Dah break confirm situ dah break dah. Dua ni, kemudian satu lagi SBR atas ni. Nampak kan? Dah padam je. Cikgu, nak tanya. Ya. Alhamdulillah. Macam mana nak tahu resistance atau support tu betul-betul kuat ke apa? Tak boleh tahu Okey, macam mana nak tahu resistance ataupun support tu cukup kuat ataupun dia betul-betul kuat? Yang pertama, kejap Okay, kita update marking dulu. Sebab kadang-kadang kita entry kan, kita tak tahu nak follow sampai mana. Okey, betul. Baik. So, pin saya nampak tak? Nampak. Nampak pin Pin tak? Okey, baik. So sekarang ni macam mana nak tahu macam mana nak tentukan sama ada resistance atau support itu kuat. Okey. Ini teknikal tuan Ini sudut pandang teknikal dan ini hanyalah sekadar satu teori. Bagaimanapun saya masih lagi tegas dengan saya punya pendapat bahawa value yang memainkan peranan, bukanlah apa yang daripada sudut teori itu tadi. Boleh Boleh. Baik, yang pertama, sekiranya support itu berada dalam keadaan dalam trend downtrend. Itu yang pertama. Sama ada resistance itu berada dalam trend uptrend. Itu yang kedua. Boleh? Okey. Baik. Seterusnya formation candle. Formation candle itu sekejap saya kena spell out terus semua sebab saya takut nanti saya lupa. Sementara ingat tu baik saya sebut semua. Support. Tadi macam ada orang masuk. Mana dia? Ada 3. Memang ada 3 tapi tadi ada bunyi kan? Macam bunyi orang masuk. Okey, macam mana nak tentukan support berada dalam trend downtrend, resistance berada dalam trend uptrend, formation candle. Formation candle untuk support ialah bear lebih dominan berbanding bull. Resistance bull lebih dominan berbanding bear. Gitu. Okey. Apa lagi? Kita tengok action. Okey. Ni macam ni kita nak bahasakan dia macam mana Yang mana tu? Ni yang ni, yang apa nama? Sekejap saya share screen. Oh, tajuk dia. Bukan. Sekejap. Saya share screen. Okey, yang ni. Nampak tak? Yang saya tunjukkan cursor ni. Okey. Oh, rasa bertindih kot. Bertindih Okey. So ke kawasan support dan resistance yang bertindih. Bertindih dengan time frame yang berbeza. Okey. Baik. Macam mana nak tentukan sama ada support resistance kuat, support berada dalam trend downtrend, uptrend, formation candle. Okey, resistance SBR, kawasan support resistance yang bertindih dengan time frame yang berbeza. Saya rasa yang tu lah kot. Itu dia. Cukup dah. Apakah kegunaan support dan resistance dalam keadaan yang normal?
support guna untuk TP cell, manakala resistance digunakan untuk TP buy. Okay. Dalam keadaan yang tidak normal, macam mana nak buat? Saya buat warna merah. Okay. Support digunakan untuk entry buy. Ini dalam keadaan tak normal lah. Boleh? Okey, resistance digunakan untuk entry sell. Ini dalam keadaan yang tak normal. Okey. Apakah kegunaan SBR dan RBS? Okey. Yang pertama adalah untuk mengandaikan. Tepat ke perkataan tu? Mengandaikan ya. Tepat ke? SBR. Mengandaikan. Boleh faham tak ayat tu? Boleh. Boleh Baik. Yang kedua, melihat. Menyemak atau melihat? Saya guna menyemak lah. Bagi menyemak sama ada telah berlaku retracement ataupun belum. Okay. Yang ketiga, menyemak sama ada telah berlaku reversal ataupun belum. Yang keempat, entry sama ada buy atau sell. Okey. Apa lagi? Yang kelima, TP. Okey, entry ni saya buat, entry tu dalam keadaan yang normal lah. Okey. Dalam keadaan yang tak normal, SBR dan RBS digunakan untuk TP. Okey, boleh? Boleh. Apa dia keadaan market yang normal? Keadaan market yang normal, apa dia? Okey. So, dekat sini. Kalau satu bahan saya dah satu. Okey. Keadaan market yang normal adalah Cepat Bi. Ni nak kemas ni. keadaan market yang normal adalah keadaan market yang berlaku retracement. Tu keadaan market normal. Itu keadaan market yang normal. Boleh tuan Boleh. Keadaan market yang tidak normal ialah keadaan market yang abnormal. Abnormal ni tak normal lah kan? Betul kan? Ya. Keadaan market yang abnormal ialah mana dia? Siapa masuk ni? Pani Selvam. Pani! Keadaan market yang abnormal. Ya, cikgu, morning, cikgu. Morning. Pani, apa nama, kalau kata you perlukan support, UPM, and then I akan guide dekat you Boleh, cikgu, boleh. Okay. Mutekan dulu voice. Okay. Keadaan market yang abnormal, keadaan market yang tidak berlaku retracement. Itu keadaan market yang tak normal. So boleh sekarang nampak Nampak tu. okey. So sekarang ni macam contoh, satu retracement, kemudian retracement tidak berlaku di sini. Ini Hafizul ke yang buka voice ni?
Pasal Pani. Oh, Pani. Oh, Datuk. Tak dengar bunyi typing tu yang tanya tu tengah buat kerja. Okey. Baik. So yang ni tidak berlaku retracement, seterusnya dekat sini dah clear. Okey, ini pendek sangat. Okey. Kita tengok daily pula. Okey, yang ni berlaku retracement, di sini tidak berlaku. Kemudiannya okey, di sini tidak berlaku retracement. So ini keadaan market yang tidak normal. Okey, ini keadaan contoh untuk keadaan market yang tidak normal. Bila mana contoh untuk keadaan market yang tidak normal, okey, kita boleh nampak yang dia retrace pada time frame weekly lah. So weekly ni kita tengok apa yang berlaku. Allah, teruk ni. Ya. Euro GBP. Tak nak saya pakai ni. Ibadah. Okey, weekly. Okey, baik. So sekarang ni kita tengok okey, dia turun, kemudian dia turun, tak berlaku retracement, tidak berlaku retracement. Okey. Kemudian dekat sini dia retrace dekat RBS. Okey. Bila mana dia retrace dekat RBS, okey, keadaan yang tidak berlaku retracement tu tadi di sini, dan di sini dia berlakulah. Okey, dan juga di sini. Kemudiannya tengok dia punya reflect dia, okey, pada resistance dia telah pun berlaku rejection. Okey, dekat resistance dia berlaku rejection. Sekarang ni macam mana saya nak terangkan okey, macam ni. Bila mana dia gagal untuk membuat retracement, ada kemungkinan besar pullback akan berlaku. Yang pertama. Yang kedua, okay, pullback akan berlaku. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, okay, apabila berlakunya pullback. Sekejap, siapa ni? Faham? Okay. Kemungkinan yang kedua, apabila berlakunya pullback. Okey, pullback tu daripada sini dia naik. Okey. Bila mana dia naik ke atas, okey. Buyer masuk daripada bawah ni. Okey. Buyer masuk daripada bawah ni, melonjak naik ke atas akibat daripada pendominasian yang kuat daripada buyer, dia akan menyebabkan sama ada retracement itu kembali kepada SBR yang pertama. Itu kemungkinan yang pertama. Okey. Setelah berlakunya pullback, nak buat ayat macam mana pullback berlaku hingga ke SBR yang pertama. Okey, itu kemungkinan yang pertama. Pullback naik sampai situ. Kemudiannya, katakanlah SBR tu pun dia pecah. Apa yang dia akan cari nanti? Resistance. Apa yang dia akan cari? Kawasan resistance. Itu yang dia akan cari. Okey. So sekarang ni dekat sini. Okey, baik. So sekarang ni daripada bawah dekat arrow ni dia naik ke atas. Ni contoh gambaran kepada apa yang berlaku. Dia naik ke atas, okey. Sekiranya dalam keadaan kenaikan buyer ini kuat, dia boleh capai sehingga sini ataupun SBR yang pertama ni, okey. Dan seller masa tu dia dah gerun, dia dah takut dengan kenaikan daripada buyer. Seterusnya dia berjaya melepasi kedudukan SBR yang ini. Okey. Bila mana dia berjaya melepasi kedudukan SBR yang dekat sini, akhirnya dia akan berada di kawasan resistance. So dekat kawasan resistance ni lah yang buyer akan buat decision untuk keluar, dan seterusnya seller akan kembali in control. Gitu. Panjang juga penerangan tu. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham Boleh. Okey. Sekarang ni macam mana nak ayatkan penerangan tadi?
Macam mana nak ayatkan penerangan tu? Sebab dia break support. Kalau dia break support, dia pergi resistant. Okey, saya tunjuk contoh. Okey, ini cantik, nice, very nice. Ini keadaan market yang benar-benar yang sama apa yang saya sebutkan tadi. Okey, tuan nampak Okey, SBR yang pertama, SBR yang kedua, cantik, retracement berlaku. Seterusnya market dah mula berubah struktur. Okey. Dekat sini first try gagal. Okey, sini SBR first try gagal, second try baru jadi. Okey. Kemudiannya akibat daripada kegagalan berlaku retracement dekat sini, market pacak naik. Allah, aduh sakitnya. Dia capai balik area resistance, tapi bukan resistance ni lah, ada belakang-belakang lagi lah kot. Oh, yang tu yang paling tinggi. Okey. Tengok daily jadi macam mana kawasan. Baik. So sekarang ni dah berlaku, sini belum, kat sini belum, sini tak kena ni. Okey, sini tidak berlaku retracement. Okey. Sini yang ni tidak berlaku retracement dekat sini, retracement berlaku di sini. Tapi yang ni naik tinggi sangat ni. Sebab teori dia adalah bila mana dia capai pada harga bila mana dia gagal membuat retracement. Okey, macam contoh macam ni, turun tak buat retracement langsung, first try masih lagi gagal. Nampak sini Nampak. Okay. So first try masih lagi gagal dekat kawasan arrow ni. Okey. Setelah daripada itu, kemudiannya dia naik sampai sini. Okey, arrow yang kedua dekat sini saya bubuh. Okey. Jadi bila mana SBR ni dia gagal. Okey. Siapa yang ada sekarang selain daripada Khairil? Siapa yang ada lagi sekarang yang online sekali? Hafizul cikgu, tapi saya nak keluar dah. Ada meeting. Okey, tak apa. Silakan. Tak ada masalah. maaf. Okey, baik. Tak apa. Baik. So sekarang ni kalau kata tuan-tuan nampak, baik. Macam keadaan market yang berlaku sebelum ni dekat sini, yang tu memang abnormal betul lah, kan? Pasal that is the highest price for Euro GBP, kan? Jadi kalau kata macam contoh teori yang saya formulakan ialah bila mana berlaku pullback, okey, bila mana tidak berlaku retracement, kemudiannya market dengan kekuatan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya, so dia akan cross over the SBR, maknanya dia break, dan seterusnya dia akan mencari area resistance untuk dia terjun balik ke bawah, kan? Tapi dalam kes ni pula, macam yang tuan-tuan nampak, yes, betul, retracement tidak berlaku, kemudiannya dia naik dan dia melebihi kedudukan resistance yang ini, maksudnya yang ni dah jadi SBR, okey. Tapi in term of nama resistant, okey, yes, dia adalah resistant, cumanya kita tak boleh nak rujuk lah. Kita tak tahulah mana nak rujuk sebab dia yang paling tinggi. Clear? Boleh Boleh baik. So sekarang ni saya rasa boleh ambil lah yang ni untuk buat contoh. Boleh tak Tuan Khairil tolong contohkan benda ni? Boleh? Macam mana? Boleh tak tolong contohkan benda ni? Contohkan. Betul ke ayat saya tu? Tolong buat nota. Contohkan. Saya pun. Okey. Saya ayat pun tak berapa pandai. Okay, tak apa. Tuan, sorry saya tanya Tuan umur berapa lebih kurang? Saya 43. 43. Tuan Fani kita 53. Oh, 53. dari sini. Student yang paling tua saya pernah ajar 62. Oh, tak habis.
Saya tanya dia, betul nak belajar? Betul cikgu. Apa nama, saya mengajar pakai rotan. Tak apa cikgu. Dia punya effort dia, ya Allah, dahsyat. Ada lagi dia? Dia tak ada dah. Dia dah tak ada dah. Oh, Sayang anak-anak dia tak nak ni. tak nak follow up kan? Tak nak follow. Sayang. Dia trik bagus. Orang-orang yang dah berpengalaman, orang-orang yang dah matang, orang-orang yang dah stabil daripada sudut emosi, dia punya pergi dia tu lain macam. Padu. Memang padu. Saya pun respect. Saya sangat-sangat respect orang macam tu. Ni saya nak buat ayat pasal apa ni? Yang Yang pin ni. Saya nak bubuh tajuk apa? ni ya, macam tu. SB SNR Yang kuat. SNR SBR RBS. Sebab dia meliputi semua kan? Okey, selesai. Share dulu. Now you know how mommy iron by Okey, baik. So sekarang ni teori untuk pullback. Okey, teori untuk pullback, keadaan market yang tidak normal. Okey, saya nak terangkan keadaan market yang tidak normal. Okey, baik. So gambar rajah ini adalah untuk menerangkan keadaan market yang tidak normal. Okey. Kena tulis macam tu dulu, kalau tidak nanti saya lupa. Lepas tu jenuh nak recall balik. Okey, keadaan market yang tidak normal. Keadaan market yang tidak normal adalah apabila keadaan market yang tidak normal adalah apabila price tidak membuat retracement pada struktur lower low atau kalau kata uptrend higher high. Boleh faham tak? Boleh kan? Kalau lower low kita nak dia cari balik SBR lah. Sebab dia nak check balik. Kalau apa nama uptrend kita nak dia cari RBS lah. Higher high lah. Okey. So lower low ni bersamaan dengan SBR, manakala higher high ini bersamaan dengan RBS. Okey, selesai. Okey. Keadaan market tidak normal adalah apabila price tidak membuat retracement pada struktur. Okey, baik. Okey. So rujuk pada line berwarna merah, iaitu SBR weekly. Okey. Rujuk pada line berwarna merah SBR weekly. Pada line ini telah pun gagal berlakunya retracement. Dan price turun sehingga ke kawasan 0.87. Okey. Alamak. Okey. Baik. So bila mana price dah sampai dekat kawasan ni, okey. Bila price dah sampai dekat kawasan tu, kenapa saya boleh gerak macam ni? Okey. Jadi bila price dah sampai dekat situ, okey, seterusnya di sini gagal berlakunya retracement. Okey.
percubaan yang pertama, gagal berlakunya retracement. Okey. Seterusnya pada percubaan yang kedua, market berjaya membatalkan aras harga SBR weekly. Pada percubaan yang kedua, market berjaya membatalkan aras harga SBR weekly dan macam mana nak cakap? Apabila price telah berjaya berada dalam kawasan resistance, akhirnya macam mana nak cakap? Ayat tuan, tolong. Tak payah guna ayat saya pun tak apa kalau tuan ada ayat sendiri. Reject Reject. Banyak yang yang Gitu boleh. action. dan itu siri mesej. Boleh. Boleh Okey. Dan apabila price telah berjaya berada dalam kawasan resisten, akhirnya kenaikan yang dibuat oleh bull berlaku rejection. Ini adalah kerana psikologi buyer yang merasakan bahawa macam mana nak cakap dia rasa dia dah this is the level yang mana dia orang kena take out. Sebab macam yang tuan nampak, pergerakan tu berlaku daripada rectangle tu, tahu tak? Faham tak? Oh, yang rectangle bawah tu. Yes, betul. Kenaikan itu berlaku daripada situ. So apabila price dia dah mencapai ke aras harga tu dia rasa okey, cukup dah sampai sini je. Dia dah tak berani dah. Faham tak? Take profit area je. Merasakan bahawa kawasan ini merupakan kawasan yang sesuai untuk profit taking. Dan seterusnya memberikan ruang untuk seller mula menguasai pasaran. Okey. Baik. Jadi footnote. Okey, nota. Gambar study case ini memberikan gambaran bahawa yang pertama, keadaan market yang tidak normal. Yang pertama, yang kedua, market berlaku reversal pada kawasan resistant. Okey. Jadi kita boleh guna ni untuk entry. Kawasan ni sebagai entry apabila semua ciri-ciri tu siap, complete. Okey. Boleh tuan clear Boleh, cikgu. Fahamlah kan? Saya kena ambil kelas bahasa Melayu balik lah. Boleh. Terang dan nyata. Keadaan market tidak normal. Okey, yang ni ciri-ciri. Kegunaan support dan resistance. Okey. SBR dan RBS dalam dua keadaan market iaitu
1 normal, 2 tidak normal. Okey. Selesai. Baik. Baik. So pullback, steady call, support, floating reversal, downtrend, pullback, downtrend, do teori, downtrend, pullback. Mana yang tadi kita study tadi? Tak save lagi kot. Serius? Dah keluar eh? Oh, belum. Oh, belum. Okey. Kejap. Masih ada lagi. Okey, kejap kejap tuan kejap Okey. Okey. Okay, so ni kat mana nak save dia ni? Mana keadaan market tidak normal? Mana ni? Oh, sudah. Mana letak dah. Oh, sudah. Oh, sudah. Mana saya save benda ni? File. So, macam mana nak buka location dia? Properties. Tak juga. Macam mana saya nak tahu dia saya save kat mana You tak save lagi Saya dah save lah. Siapkan kasut semua tudung, kasut semua. Nota. Dia dekat dalam nota. Nak buat apa? Nota. Ni dia. Kalau betul. Ada. Nota. Mana nota? Nota. Okey. Keadaan market tidak normal. Ni dia. Masih. Pada bawah. Contoh. Keadaan market tidak normal. Okey. Selesai. Baik. Okey. Baik. Kembali pada yang tadi. H4. Daily dah ada marking. H4. Okey. So H4 saya nak minta tolong. Okey, sekarang ni jadi tuan dah nampak yang apa yang dah berlaku kan. So the first thing is update marking. So yang ni double pixel sebab dah ada candle bear dan dia gagal ke aras harga tersebut. Okey. So last point kita dekat sini. Yang paling bawah. Seterusnya kita nak anggarkan dia ke mana. Kan? Dia ke mana. So just macam tu je. Jadi bila mana buat macam ni agak mudah untuk kita membuat andaian dalam tempoh sehari apakah yang akan berlaku. Boleh tuan Boleh. Ni H4. Okay. Ni H4 okey dan ini H1. So kalau kata berdasarkan kepada floating yang H4 tadi yang mana dekat arrow ni ada kawasan RBS yang gagal berlaku retracement. Jadi kita akan buat 3 floating. Satu lagi floating. Okey. So dia pergi ke kawasan sini. Okey, floating yang ketiga. Seterusnya daripada sini. Okey, ada kemungkinan yang dia akan batalkan kawasan ni dan seterusnya daripada sini dia akan sangkut lebih kurang kat kawasan ni lah. Okey, lebih kurang. Tapi saya suka untuk ambil sebab sini ada SBR daily ni yang dia tengah test hari ni. Sekejap. SBR tu dah batal lah.
Dah break kan. Okey, tuan ingat bila tukar time frame, tukar hari, pastikan marking update daripada daily. Kalau kata tukar minggu, maknanya weekly lah. Boleh Okey, baik. So, ini plotting yang ketiga. Okey. So, plotting yang ketiga. Okey. Jadi, ada kemungkinan dia akan sangkut kawasan sini. Seterusnya daripada sini, dia akan turun ke sini. Okey. Dan mungkin daripada sini, dia akan mula naik ke atas balik. Mungkin. Allahuakbar. Ya. Okey. Okey, gitu. Lebih kurang lah. Ini antara plotting. Andaian kita. Apa yang akan berlaku. InsyaAllah. Boleh tuan dapat Boleh. So, dapat picture. Apa yang perlu dibuat dan sebagainya dapat? So far okey. Alhamdulillah. Boleh buat tuan Dah. Di luar. Boleh buat? Lepas ni nak plotting yang Tuan dah tak perlu plotting dah sebab saya dah buatkan. Okey. okey. Cumanya sekarang ni macam mana kita nak relatekan plotting pada daily turun ke H4. Okey. Okey, kalau kata kita tengok H4 pula contoh. Daripada sini ada kemungkinan dia akan ke sini. Okey. So ini plotting kita yang pertama. Visualization kita ambil H4 dan H1. Sepatutnya kita kena start dengan H4. Sepatutnya atas turun ke bawah. Sepatutnya macam tu. Tapi dah lajak dah ni. Saya tak boleh bila mana saya bagi explanation ataupun mengajar dia macam kena rasuk kan. So kadang-kadang dia terlajak, dia terlebih excited. Tu masalah tu. Okay. So ini plotting yang pertama. Ada kemungkinan kat sini. Cikgu nak tanya. Sila. Kalau kita plotting, time frame mana kita entry? Ikut atas tuan. Ikut atas tuan. Bukan kita bukan okey macam contoh tuan selesa trade apa? Intra, scalping, swing ikut tuan. H1 lah. H1. Okey, kalau H1 baik. So sekarang ni kalau kata H1, Allah jadi gini pula. Okey. Kalau kata H1, probability yang pertama ialah kemungkinan dekat sini. Yang ini daripada H4 betul? Ya betul. Yang 1 dengan 2 ni. Okey, probability yang ke yang ni yang ni pun sama. Ni ada dua kemungkinan. Dua time frame yang mengatakan bahawa dia akan ke situ insya-Allah. Okey. Manakala kalau kata H1 pula kita boleh nampak probability dia satu je. Boleh? Boleh. So sekarang ni tuan nak fokus yang mana? Kalau kata contoh plotting yang tuan andaikan macam contoh daripada sini naik ke atas, contoh. Jadi dekat sini sebenarnya kalau kata tuan trade H1 sekalipun, okey, dia makan masa 1 hari setengah. Dia makan masa satu hari setengah. Boleh? Okey, tuan buat plotting ni hari apa agak-agak? Ingat tak? Semalam. Saya buat plotting hari apa? Yang saya dah bagi kat tuan tu yang dah tinggal time frame kecil je. Yang saya buat daripada time frame besar tu saya buat hari apa? Isnin, Selasa. Okey, baik. Hari Selasa sama dengan berapa hari bulan ini 15. Rabu 14, Selasa 13. Okey. 13 tu kat sini. 13 tu kat sini. So ambil masa 2 hari untuk dia capai sini. 1 hari setengah lah. 1 hari setengah ni setengah hari, kan? Kemudiannya daripada sini dia nak pergi kepada point yang tuan lakarkan tu tadi, dia ambil masa 1 hari pula. Nampak? Ni setengah hari, ni kita kira setengah hari lah sini. Boleh? Boleh. So itu menentukan tuan punya trading style. Dia bergantung pada tuan punya trading style. Kalau kata tuan nak scalping, okey, masuk je lah sekarang. Kenapa tak masuk sekarang? Faham tak? Dah nak scalping kan? Kita dah tahu dah movement tu memang short movement. So ambil lah sekarang. Boleh dapat? Boleh faham? Ikut style trading kita lah. Ikut style trading tuan. Saya tak boleh nak kata okey tuan kena scalp.
Fokus kau. Matilah macam tu kan. Saya mengajar, saya bukan membentuk orang. Saya mengajar, bila saya mengajar, saya cari the point, the power of yourself. Mana yang keselesaan tuan, comfortness tuan tu dekat mana. Saya hanya boleh bagi teori, saya hanya boleh bantu membuat lakaran, saya hanya boleh memberikan explanation macam ni dan sebagainya. Tapi kesesuaian untuk diri tuan tu sendiri, tuan kena find out. Gitu, boleh? Boleh. Okay. So, sebenarnya saya sebenarnya macam mana nak cakap saya suka tuan punya motivation, tuan punya kesungguhan, tuan punya komitmen. Dahsyat. Cukup dahsyat. Sampai ke tahap boleh buat plotting macam ni. Sebenarnya tuan dah lambat 3 kelas, tapi akhirnya sekarang ni tuan antara orang yang leading dalam kelas. Tahniah. Dan saya harapkan terus berjaya, jangan mengalah. Okey. Plotting macam ni bukan senang nak buat ni tuan. Bukan senang. Itulah saya bukan raja. Nak dapatkan pemahaman plotting macam ni bukan senang. Ambil masa. Okey. Baik, so ada soalan lagi? Kita bermain dengan probability tuan. Nampak tak? Kita ada data, kita ada statistik. At least walaupun dia dalam bentuk visual. Nampak? Nampak? Jadi sekarang ni macam contoh untuk kita kata bahawa benda ni akan naik. So kita ada reason dia. Benda ni akan turun. Kita ada reason dia. Faham? Faham cikgu. Macam Okey. kita ada arah. Yes, betul. Kita ada arah. Okey, kalau kata contoh macam H4, dia turun sampai mana? Plotting yang pertama. Plotting yang pertama untuk H4 sama selari dengan plotting yang kedua untuk H1. Jadi dekat situ ada dua kemungkinan bahawa plotting tu akan berlaku. Seterusnya pada H4 plotting yang kedua, dia sama kedudukannya dengan plotting yang ketiga untuk H1. So probability situ 2 macam mana saya nak sebut? Jap. Saya buat dalam bentuk note. Okey. Kita kira ni 1, 2, 3 lah. Macam tu lah. Okey. So plotting 1, probability dia 1. Okey, macam tu. Kemudiannya plotting 2. Okey, plotting 2, probability dia H1 dan H4. Gitu. Probability yang ketiga pun sama juga, H1 dan H4. So kita akan nampak major price ada kemungkinan dia akan pergi ke 2 ataupun 3. Okey? Tak cukup dengan yang itu, kita boleh confirmkan dengan apa yang berlaku pada keadaan semasa. Itu yang paling penting. Adakah berlakunya reversal dekat sini ataupun tidak? Market berjaya go through macam tu sahaja, kan? Benda-benda tu yang kita nak kena semak. Boleh tuan Boleh. Okey, baik. So ada soalan? cepat sini. So far? Okey, tak ada soalan Okey, baik. Kalau tak ada soalan, Afam ada tak Afam? Ada cikgu. Afam, saya stop dulu. Okey. Sebab saya nak save recording ni supaya korang boleh study nanti. Okey, baik. Siap recording ni nanti insya-Allah saya akan online balik untuk Afam. Okey. Afam free ke? Free je. Tak ada masalah, boleh Tak ada komitmen Okey, bagi saya record yang ni dulu, bagi saya save yang ni dulu Okey, baik cikgu. Okey, baik. Okey, so saya tamatkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh share nanti saya share screenshot daripada monthly turun ke H1. Okey? Okey. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Ya. Allah, I tak record rupanya. Hantu raya betul. Tolong jap. Pergi bayar jap. Pergi ikut tempat. Ada semua masuk sini ai. I dah cuba dia tak makan keluar. Itulah, you dah cakap jangan pukul coklat berbatal. Jadi, kita pukul orang. Coklat tu sebab berbatal. Bebe cepat lah.
Ya, 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 ya.